akan pastikan yang lane dekat kawasan tengah takkan kena push. Saingan kepada pasukan Zaisport. Namun begitu, drafting telah pun selesai. Tanggungjawab telah pun dilepaskan daripada coach, daripada analis, diberikan kepada pemain pula untuk menggunakan strategi yang telah pun sedia ada untuk mendapatkan kemenangan. Jadi, tunggu apa lagi? Jom kita melihat permulaan game pertama. Pasukan Suhas menentang Lunatic. Ayo kita sama saksikan siapakah yang bakal untuk memenangi perlawanan yang pertama. Biasa kita dapat lihatkan mungkin akan ada bantuan daripada Goldilocks. Tidak, sebenarnya hanya lalu saja di bahagian jungle tersebut. Aimal mampu untuk sustain berseorangan diri sekiranya melakukan jungle. Ya, sememangnya. Tetapi kita melihat walaupun Pakito jungle dekat sini, Zaisport masih lagi cuba ingin memberikan kontes ataupun saingan. Tetapi bukanlah perkara yang mudah menghadapi fighter jungle. Ya, fighter jungle sebabnya adanya sustainability, adanya damage juga dan juga crowd control yang cukup banyak. Tetapi kita boleh dengar penyokong-penyokong pasukan Suhas semuanya menyokong penuh dengan pasukan Suhas ni. Dan saya sedikit pelik sebenarnya di mana tim Lunatic mereka bermain sedikit pasif walaupun mereka juga mempunyai kemampuan untuk memberikan saingan yang hebat pada fasa early game ini. Adakah mereka bermain mengikuti rentak Suhas Esports? Adakah mereka mahu untuk bermain secara selamat terlebih dahulu? Tetapi diperhatikan untuk pasukan Lunatic, mereka boleh saja untuk bermain agresif bersama-sama dengan pasukan Suhas Esports sebab mereka ada damage di fasa awal permainan. Sama, boleh kata sama jugalah dengan line up pasukan Suhas Esports. Ya, cuma untuk Suhas Esports mereka masih lagi ada saham untuk fasa late game dengan adanya Etel dekat sini. Namun begitu untuk Lunatic tiada, jadi mereka perlu bermain agresif dan terus saja dimulakan. Inilah dia. Pemburu yang diburu 2 kill diberikan kepada pasukan Suhas Esports. Boleh dikatakan kelebihan yang sangat besar dan ini mungkin akan membenarkan Suhas Esports mendapatkan kelebihan sedikit kemudian bermain dengan lebih agresif terhadap pasukan Lunatic. Dan kita kena ingat pasukan Lunatic yang memberikan fokus sepenuhnya kepada fasa early game. Kalau mereka kehilangan kekuatan pada fasa early game ini, mereka mungkin kehilangan game pertama ini. Oh, itu dia retribution digunakan pakai untuk memperlahankan. Ice retribution sebenarnya dapat memperlahankan pergerakan pasukan lawan, tetapi sayang sekali flicker digunakan pakai untuk melarikan diri. Jadi selamat untuk pasukan Lunatic buat seketika waktu, tetapi 2 berbalas dengan kosong. Dan yang menariknya buat ketika ini, kedua-dua pasukan seperti tak memberikan fokus kepada goal laner mereka. Mereka membiarkan sahaja kedua-duanya untuk mendapatkan farm secara aman. Dan jika ini berterusan, boleh dikatakan Abuman mungkin akan mempunyai kelebihan lebih banyak lagi. Ya, kelebihan daripada segi itemization, daripada segi gol sebab Suhas kini telah mendahului 1000 gol. Jadi jumlah yang belum begitu banyak, tetapi satu langkah kanan yang telah dibuat untuk pasukan mereka setelah mendapatkan 2 kill yang pertama. Dan agak menarik dekat sini apabila kita melihat Jenny melakukan rotasi kepada bahagian atas, membenarkan farm di bahagian tengah diberikan kepada Abumon. Ini boleh dikatakan hyper farm diberikan kepada gold laner mereka untuk mempercepatkan lagi power spike gold laner mereka. Dan tim Lunatic pastinya perlu mencari peluang untuk melakukan pick off terhadap Abumon untuk memperlahankan farm tersebut. Ya, perkara ini kita perlu berbalik kepada keys to victory yang ketiga sebentar tadi, di mana disiplin dalam setiap team fight. Pasukan Lunatic tidak boleh untuk melakukan satu perkara yang sama sebentar tadi, tapi sebelum itu Zef perfect combo, perfect match telah digunakan pakai cuba untuk menangkap Abumon setelah adanya Fatal Link tetapi tidak berjaya. Ya, masih lagi tidak berjaya. Abumon masih lagi boleh dikatakan dalam keadaan yang selamat. Kedua-dua pasukan nampaknya seperti hanya cuba melihat di manakah kelemahan pasukan musuh. Tetapi boleh dikatakan kedua-dua pasukan melakukan mirror move. Jadi kedua-dua pasukan tak ingin mengambil risiko. Tetapi Jenny sekarang ini mungkin menjadi target Black Shoes telah pun digunakan. Ya, Black Shoes digunakan tetapi perhatian saya beralih ke bahagian goal lane. Min ditekan oleh 2 orang pemain. Tapi sebelum itu di bahagian atas juga dalam keadaan bahaya, Goldilocks Falling Star Moon digunakan pakai menghalau keluar Goldilocks daripada keadaan tersebut, meninggalkan semua gold plating dirata. Tapi sebelum itu di bahagian tengah, Jenny akan dikorbankan terlebih dahulu. Aimal kill yang pertama untuk pasukan Lunatic. Tak mengejutkan, tiada Black Shoes menjadi target mudah untuk pasukan Lunatic. Tetapi yang menariknya, pergerakan Suhas Esports dekat sini memberikan fokus lebih lagi kepada bahagian ESP dan juga goal lane, memenangi 2 kawasan. Tetapi sekarang ini Aimal tumbukan yang begitu menyakitkan
diberikan kepada Minzal. Makin lama makin berbisa tumbukan dia, semakin sakit. Tetapi inilah dia objektif gameplay yang telah dimainkan setelah kehilangan tarik di bahagian atas. Dan pasukan Lunatics perlu untuk cuba mendapatkan satu lagi tarik menyamakan kedudukan. Masih lagi perbezaan 2000 gol berpihak kepada pasukan Suhas Esports. Dan kita dapat melihat Min cuba untuk menjatuhkan turret di bahagian bawah, tetapi Suhas Esports masih lagi tiada bantuan. Min nyawa yang agak rendah, Zep telah pun tiba, Abumon seorang diri. Oh, tapi ditarik Fatal Links. Lihat hujan peluru. Abumon dikorbankan tetapi terkena kepada Nominal Blast. Adakah dia akan selamat? Razin cuba untuk mengejar dan dia mungkin akan ditahan, tetapi killing spree diberikan kepada Razin. Masih lagi berlaku teamfight. Jenny datang untuk memberikan bantuan, ditimbang Lin. Rough Waves dikenakan, tetapi datangnya Razin menggunakan Enhanced Sword terus meratakan seorang lagi pemain. 3 dibenam ke dalam tanah untuk pasukan Lunatics. Berjaya mendapatkan triple kill. Razin 5 kill. 0 kematian, 0 assist buat ketika ini. Pastinya mempunyai power spike yang mencukupi. Telah pun berjaya menyiapkan Feather Heaven sebentar tadi. Dan sebenarnya Suhas Esports masih lagi berjaya mempertahankan turret mereka di bahagian bawah. Jadi boleh dikatakan kemenangan yang besar untuk pasukan Suhas. Ya, kemenangan yang cukup berharga, menjarakkan lagi 1000 gol ke Fenomena Blast. Tetapi tidak mungkin ada Jenny mengorbankan Zap sebentar tadi. Satu lagi kill diberikan kepada pasukan Suhas Esports. Dan akhirnya tim Lunatics telah pun berjaya menjatuhkan satu turret milik pasukan Suhas Esports. Namun begitu, daripada segi kawalan map, Suhas Esports masih lagi mendahului apabila telah pun berjaya untuk menjatuhkan 2 turret milik pasukan Lunatics. Dan ini membenarkan pasukan Suhas Esports untuk bergerak dengan jauh lebih agresif, terutamanya untuk mengawal kawasan jungle pasukan Lunatics. Ya, mengawal kawasan jungle pasukan Lunatics menjadi salah satu kunci untuk Suhas Esports terus dominate kawasan Land of Dawn ketika ini. Aimal yang pada ketika tadi dia cuba untuk melakukan aggression, tetapi Suhas Esports dia bijak untuk bangkit daripada kekalahan ataupun pengorbanan yang telah diberikan. 2 kill tersebut mengajar Suhas Esports untuk lebih berdisiplin di dalam sesebuah team fight. Turtle yang ketiga nampaknya menjadi turtle yang percuma untuk pasukan Suhas Esports. Sekali lagi menambahkan perbezaan ekonomi telah pun mencapai 4000 gol. Suhas Esports nampaknya akan cuba menjatuhkan turret di bahagian tengah. Nominal Blast tidak terkena ataupun tidak, tetapi Fatal Link sama dengan Dengza ditimbang ke atas. Abumon dikorbankan ketika ada 3 orang pemain pasukan Suhas Esports, dan kali ini mereka terpaksa untuk melarikan diri daripada keadaan ataupun direntap nyawa yang selebihnya untuk pasukan Lunatics. Yang itu bukan perfect match, tapi sekarang ini telah pun menjadi perfect combo dengan adanya Fatal Link, Breath of the Ocean dan juga Rough Wave. Dengan sekelip mata saja menjatuhkan Razin dan juga Abumon. Pasukan Suhas Esports perlu memerhatikan pergerakan Zep terlebih dahulu. Pengguna Atlas ini yang sangat berbahaya, bijak mencari peluang untuk menangkap pasukan Suhas Esports. Jika ianya berlaku sekali lagi, pasukan Lunatics pastinya dapat mengejar perbezaan ekonomi. Falling Istamu telah digunakan oleh Aras sebentar tadi, tetapi di bahagian bawah kita lihat Nominal Blast cuba untuk menangkap 2 orang pemain Goldilocks dan Zef, tidak terkena dan berjaya melarikan diri, tapi masih lagi belum putus asa untuk Suhas Esports. Kita perhatikan datang Abumon cuba untuk memamah nyawa yang ada pada Zef dan melarikan diri, tetapi tak mengapa, ada tarik di bahagian tengah untuk didapatkan oleh pasukan Suhas. Fokuskan kepada objektif. Perkara yang sama juga dikatakan kepada Min sebentar tadi, berjaya untuk menyatakan turret di bahagian atas. Boleh dikatakan cuba untuk mengejar perbezaan di antara kedua-dua pasukan. Tetapi kalau kita melihat daripada segi ranking gol sekarang ini dimiliki oleh Razin, tak mengejutkan disebabkan hampir 70% kill pasukan Suhas Esports sekarang ini adalah datang daripada beliau. Ya, daripada awal permainan tadi dengan pengorbanan ada double kill yang telah didapatkan, terus menjadikan Razin konsisten mendapatkan damage yang paling tinggi setakat ini. Jadi masih lagi terlalu awal permainan untuk kedua-dua pasukan. Pasukan Lunatics masih lagi boleh untuk melakukan moment, sebab banyak hero moment yang ada pada line up pasukan Lunatics. Jadi satu kesilapan, satu overextend boleh saja untuk dibahanakan sebenarnya untuk pasukan Lunatics kepada Suhas Esports. Tetapi Suhas Esports juga dengan adanya Lolita, adanya Nominal Blast juga boleh mampu melakukan perkara yang sama sekarang ini. Lot pertama menjadi kontes. Ya, Zef cuba untuk menangkap Jenny, tetapi Nominal Blast kita dapat lihatkan Mizal ditimbang ke atas. Abumon dalam keadaan belaya, tetapi Flynn yang dikorbankan. Double kill untuk Abumon. 3 dibenamkan oleh pasukan Suhas Esports. Baru saja dibincang Minzal, Nominal Blast yang begitu tepat kepada gol lane dan pasukan Lunatics main sebentar tadi, menyebabkan pasukan Lunatics tidak mempunyai salah satu damage dealer mereka yang terpenting sebentar tadi, membenarkan Suhas Esports mendapatkan kemenangan di dalam team fight tersebut dengan agak mudah. Suhas Esports
nampaknya sekarang ini akan cuba bergerak dengan lebih agresif, cuba untuk menjatuhkan turret di bahagian luar milik pasukan Lunatic. Ya, di bahagian luar satu demi satu turret dijatuhkan. Pasukan Lunatic dalam keadaan bahaya. Zaf cuba untuk menggunakan Catalyst, dia miss. Dan sayang sekali di bahagian belakang Mizal cuba untuk menghalang Flynn, menangkap Mizal, tetapi turret didapatkan. Dan kita dapat perhatikan satu demi satu double kill untuk Abumon, terus melarikan diri. Tiada suara pengorbanan didapatkan oleh pasukan Lunatics. Dan yang menariknya sebenarnya tadi Zep tak berjaya menghabiskan atau membazirkan Purify daripada Suhas Esports pun. Mereka tak perlukan untuk mengelak daripada Battle Link sebentar tadi. Tetapi sekarang ni Lunatic perlu melakukan pertahanan. Suhas Esports akan cuba menjatuhkan inhibitor turret ini dan telah pun berjaya dilakukan. Ruang tengah telah pun dipecahkan. Sekarang ni fokus kepada bahagian atas dan juga bawah. Konsistensi yang masih lagi dapat dirasakan oleh pasukan Suhas Esports ketika ini. Satu demi satu, satu persatu turret tetapi ditolak dengan menggunakan. Kita dapat perhatikan Battle Links dengan bersamarkan nomor 16 dia tak ke tanah. Abumon dikorbankan. Zep juga sedemikian rupa. Dua telah terbenam bersama dengan satu. Pasukan Suhas Esports betul-betul konsisten. Aimal cuba untuk membalas dendam. Mizal menerima damage yang sangat banyak bersama dengan Aras. Berjayakan dia melarikan diri. Jawapannya iya. Dia berjaya untuk meloloskan diri daripada keadaan yang cukup genting dan berbahaya. Bagaimana Roma ini, Mizal dapat mendapatkan 10 assist tetapi masih lagi kosong kematian, menunjukkan bagaimana besarnya impact beliau di dalam pasukan Suhas Esports ketika ini. Dan sekarang ini untuk pasukan Lunatic, 2 unit telah pun dijatuhkan dan perlu kita ingatkan di mana line up mereka memberikan fokus lebih lagi kepada combo dan juga early game. Sekarang ini kita telah pun memasuki fasa late game di mana pastinya pasukan Suhas Esports dengan adanya Evitel lebih membahaya. Dan itu Black Shooter yang dipakai Aimal. Dijatuhkan sedemikian rupa, sebegitu pantas sekali. Seberapa pantas langkahnya pergi daripada kawasan Land of Dawn. Damage yang cukup besar walaupun tak ada Abumon dekat situ. Tiada Abumon, tak perlu dekat situ disebabkan perbezaan ekonomi, perbezaan level di antara kedua pasukan agak ketara dekat sini. Aimal masih lagi level 13, Razin telah pun mencapai level 15, tak menunjukkan apabila beliau telah pun mengumpulkan 8 kill dekat sini. Dan sekarang ini lot yang seterusnya dengan ketiadaan Aimal sedikit perlahan kalau mereka nak memberikan saingan kepada lot yang kedua. Ya, sedikit perlahan dengan perbezaan dengan 6,500 gol. Satu jumlah yang cukup banyak sebenarnya. Lihatlah Lot tak sempat nak bernafas, terus dikorbankan. Menjadi advantage point untuk Suhas Esports pada pushing yang seterusnya. Tambahan pula juga untuk Lunatics. Mereka ketinggalan hanya satu inhibitor turret saja di bahagian bawah. Jadi mereka perlu untuk lakukan satu team fight atau pertahanan yang cukup disiplin sekiranya mereka mahu untuk survive lagi di dalam pertempuran kali ini. Bukanlah perkara yang mudah kalau kita bercakap tentang kemampuan untuk melakukan pertahanan dekat sini. Clearing wave, mereka masih lagi ada Beatrix, Nibble Fashion, boleh saja melakukan perkara tersebut. Tetapi mereka perlu menyimpan combo mereka kalau mereka ingin memenangi mana-mana team fight. Jadi Battle Link daripada Zep akan menjadi kunci kemenangan mereka kalau berjaya menangkap alih-alih pasukan Suhas Esports. Dan Suhas Esports telah pun tiba. Dah tiba di bahagian hadapan. Razin cuba melakukan langkah yang pertama tetapi dia ditimbang ke atas. Dan lihatlah satu round waves dan knockout strike telah digunakan pakai. Goldilu dikorbankan terlebih dahulu. Dan turret kristal diberikan satu mata.